Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah mujtabin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpahan rahmah dan kasih sayang Allah, Allah kurniakan kepada kita kesihatan dan keafiatan untuk sama-sama kita mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan seperti mana yang kita maklum, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kita suatu keistimewaan nikmat yang terbesar, iaitu nikmat satu malam beribadah seperti seolah-olah kita mendapat pahala seperti 1000 bulan, iaitu satu malam lebih baik daripada 1000 bulan atau bersamaan dengan 83 tahun. Seperti mana yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan apa jalannya engkau wahai Muhammad dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala keberkatan pada malam tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu pada malam Lailatul Qadar ni mempunyai fadilah ataupun kelebihan yang luar biasa. Namun kita nak kena tahu juga apakah amalan-amalan yang dianjurkan ataupun yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu pada 10 akhir bulan Ramadan. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, sewaktu Nabi SAW memasuki 10 akhir bulan Ramadan, Nabi SAW akan kencangkan sarungnya. Apa maksud kencang ni? Kencang ni membawa erti maknanya Rasulullah bersungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut. Ataupun Rasulullah SAW dia sehinggakan dia bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan isteri-isterinya. Maknanya apa? Rasulullah kurangkan masa, meluangkan masanya bersama isteri-isterinya. Itu dimaksudkan kencangkan bajunya. Kemudian Rasulullah menghidupkan malam 10 akhir malam Ramadan ni dengan memperbanyakkan ibadah. Jadi apakah ibadah yang yang Nabi anjurkan kepada kita? Hari inilah insya-Allah kita akan cuba menjelaskan ataupun berkongsikan dengan para jemaah apakah amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam Lailatul Qadar ni, para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak luar biasa pada 10 akhir malam Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir bulan Ramadan ni, Rasulullah anjurkan keluarganya, umatnya juga seperti kita untuk memburu bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan, iaitu memburu Lailatul Qadar. Rasulullah anjurkan sehinggakan dalam hadis ni Nabi SAW mengejutkan isteri-isterinya untuk memburu Lailatul Qadar, mengejar Lailatul Qadar. Sehingga kan Nabi SAW mengejutkan anaknya Fatimah. Dia kejutkan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Talib dan mengejutkan cucu-cucunya Hasan dan Husin untuk mengejarkan malam Lailatul Qadar. Kerana di dalam pada malam tersebut, kata Nabi SAW di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, pada malam Lailatul Qadar para malaikat yang diketuai oleh malaikat Jibril dan ribuan malaikat-malaikat lain akan turun ke bumi untuk membawa keberkahan kepada malam tersebut.
Jadi para ulama salafus soleh dalam kitab Imam Asy-Syafi'i kata salah satu amalan yang kita boleh lakukan untuk mengejar pada malam Lailatul Qadar adalah dengan kita solat berjemaah, solat isyak berjemaah di masjid dan solat subuh berjemaah di masjid. Itu adalah salah satu cara untuk kita menghidupkan ataupun mengejarkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malam ni bermaksud selepas waktu isyak, bermulanya maaf selepas waktu maghrib, bermulanya malam tersebut sehinggalah terbitnya fajar, sehingga terbitnya fajar. Jadi daripada permulaan waktu maghrib hinggalah terbitnya fajar, itulah malam-malam keberkatan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita suatu dipanggil hint, gambaran bilakah waktu malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang ganjil. Malam ganjil, malam 21 ataupun malam 23, 25, 27 ataupun 29. Rasulullah anjurkan untuk kita kuatkan ibadah pada malam-malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Jadi Sayyidah Aisyah ni radhiyallahu anha, bila dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, Rasulullah solat malam, Rasulullah berdoa, Rasulullah bersungguh-sungguh beribadah. Jadi terdetik dalam hati Siti Aisyah ni nak tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, kalaulah sekiranya aku terjumpa malam Lailatul Qadar ataupun aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apakah yang harus aku baca doa?" Kata Nabi SAW, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuun. Ya Allah, ya Tuhanku, innaka sesungguhnya engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan engkau cinta, engkau amat mengasihani dan engkau suka kepada orang-orang yang memohonkan keampunan daripadamu. Maka ampunkanlah dosa-dosaku. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuan-tuan, kalau kita tengok soalan Sayyidah Aisyah ni, kita mengerti, kita boleh dapat tahu yang Sayyidah Aisyah ni dia bertanya bersesuaian dengan keadaan diri kita. Apa maksudnya? Siti Aisyah dia tak tanya apakah solat yang harus aku lakukan, ataupun baca Quran, ataupun perkara-perkara, ataupun apakah aku perlu baca Quran yang banyak. Tak, Siti Aisyah tanya apakah perlu aku katakan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Sayyidina Aisyah ni dia tahu ada di kalangan wanita yang sedang dalam pantang ataupun dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas, dia tak boleh solat, tak boleh baca Quran. Jadi Siti Aisyah dia bertanya, apakah doa ataupun apa yang perlu aku katakan. Jadi Siti Aisyah ni faham ada di antara kita yang wanita-wanita, kaum ibu, kakak-kakak kita yang tak boleh solat, isteri kita yang tak boleh solat, apa yang boleh mereka katakan. Jadi doa ini adalah umum. Jadi kata Rasulullah SAW, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nampak hebatnya soalan Siti Aisyah, sehingga Siti Aisyah ni bukakan kita ruang ataupun pintu bagi ibu-ibu kita ataupun isteri-isteri kita, kaum wanita ni, walaupun mereka tak mampu untuk bersolat, mereka boleh membaca doa tersebut. Itulah kehebatan Siti Aisyah. Dan keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW hanya kita amalkan membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah perkara yang pertama. Rasulullah anjurkan kita untuk memperbanyakkan doa tersebut. Jadi yang kedua pula, apa yang kita boleh lakukan waktu apabila kita berada di dalam malam-malam ganjil, malam-malam ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan, adalah bolehlah kita berqiyamul lail. Bagi kaum lelaki ataupun ibu-ibu yang dibolehkan untuk mereka solat, mereka boleh solat pada malam Lailatul Qadar, solat di masjid ataupun solat qiyamul lail di masjid ataupun di dalam rumah. Ada orang tanya, "Ustaz, kalau saya tak pergi masjid boleh tak? Saya boleh tak solat kat rumah?" Dia punya persoalan dia adalah malam Lailatul Qadar ni
Allah tak letakkan kita, keistimewaan kita untuk kita berada di mana-mana. Maksudnya apa? Allah berikan kita kebebasan. Untuk orang yang mendapat malam Lailatul Qadar ni berkaitan dengan amalan, bukan tempat. Maksudnya apa? Kita boleh solat di rumah, kita boleh solat di mana-mana kat tempat kerja, kita boleh solat di mana-mana. Bebas. Tak semestinya kita qiyamul lail di masjid. Sebab malam Lailatul Qadar ni untuk kita mendapat manfaat ataupun fadilat malam Lailatul Qadar ni adalah kita melakukan amalan-amalan. Ada orang kerja security malam, dia night shift, dia tak mampu, tak boleh nak pergi masjid, dia nak solat pun susah, dia kena duduk kat tempat dia punya guard post dia, duduk kat situ. Apa dia boleh buat? Ambillah tasbih, dia doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh tak nak tambah sikit? Ada ulama dia tambah. Dia tambah dengan nama-nama Allah Karim. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Pun boleh juga. Sebab itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak ikut daripada hadis, bersesuaian dengan hadis pun boleh, nak tambah dengan nama-nama Allah pun boleh. Itu yang kedua adalah kita qiyamul lail di masjid. Kalau kita tak mampu untuk kita iktikaf daripada isyak, solat tarawih, kemudian kita terus iktikaf, kita solat qiyamul lail di masjid, kalau tak mampu pun tak apa. Kita boleh sahaja kita solat jemaah isyak di masjid, kemudian kita bertarawih, kemudian kita pulang ke rumah, kita berehat sambil kita mengamalkan zikir ataupun doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita tidurlah sekejap berehat, pukul 2 ke pukul 3 kita bangun. Kalau kita mampu, kita ada kekuatan, kita ada masa, bolehlah kita pergi ke masjid untuk kita solat berjemaah qiyamul lail. Ada yang tak mampu nak siap qiyamul lail, apa dia boleh lakukan? Bolehlah dia membanyakkan membaca Al-Quran. Membanyakkan membaca Al-Quran. Kemudian bolehlah yang keempat, bolehlah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah mengampunkan dosa-dosanya. Kalaulah kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbin. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Lailatul Qadar imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dengan kesungguhan, dengan mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rasa kesal dengan apa yang dia dah lakukan, kezaliman terhadap diri sendiri, dosa-dosa yang telah dikerjakan, rasa menyesal, nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbin, akan diampunkan dosa-dosa mereka apa yang telah lepas. Maksudnya apa? Daripada semenjak dia lahir sampai semenjak dia baligh sampailah saat dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam tersebut, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya dengan syarat dia menyesal dengan apa yang telah dia kerjakan. Jadi dua benda faedah yang kita boleh pelajari, manfaat ataupun fadilah seseorang yang dapat malam Lailatul Qadar. Yang pertama, kalaulah dia solat hanya 2 rakaat pada malam tersebut, ataupun apa sahaja ibadah yang dilakukan pada malam tersebut, Allah akan berikan dia pahala seolah-olah dia kerjakan ibadah tu selama 1000 bulan. Kalaulah dia solat 2 rakaat sajalah, contoh, dia solat sunnah 2 rakaat pada malam tersebut, Allah akan gandakan seolah-olah dia solat tu selama 1000 bulan ataupun 83 tahun. Itu adalah ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tak berikan kepada umat-umat terdahulu, yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, apakah ganjaran tersebut? Kalaulah malam tersebut bila dia mendirikan ibadah, dia mengerjakan ibadah, solatnya ataupun zikirnya dengan dikatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun dia dengan membaca Al-Quran dengan dalam keadaan keimanan yang tulus, keimanan yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada ayat Al-Quran yang Allah turunkan, wahtisaban, dan dia mengharapkan pengampunan daripada Allah, dia bersungguh-sungguh dia mendirikan solat tersebut ataupun ibadah tersebut, maka Allah akan ampunkan segala dosanya.
Jadi para jemaah sekalian, itulah perkongsian kita pada hari ini untuk kita mempersiapkan diri kita, untuk kita latih diri kita daripada sekarang ni. Bila kita bertemu dengan malam-malam yang ganjil, bolehlah kita mengerjakan amal ibadah tersebut. Jadi saya rasa sampai di sini saja perkongsian saya. InsyaAllah semoga video ini bermanfaat untuk saya dan untuk juga para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.